الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memanjatkan syukur kepada Allah. Dengan izinnya kita dapat dipertemukan pada hari ini. Hari ini kita dah masuk 10 Rejab 1443 Hijriah bersamaan hari 11 Februari 2020. Begitu sekejap masa berlalu. Sebab itu Allah menyatakan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa Allah bersumpah, demi masa ramai di kalangan hamba kami umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi meninggalkan masa kecuali di kalangan mereka yang beramal soleh. Sebab itu wa tawassaw bil haqq, saling berpesan-pesan dengan kebenaran, saling berpesan-pesan dengan sifat kesabaran. Merupakan hari ini kita sama perkongsian untuk kita saling ingat mengingati. Sebab itu dinamakan tazkirah, ingat mengingati, ya. Seperti dalam lagu, ingat selalu adanya mati. Dia ingat mati. Kadang orang lupa mati, so makan, tahu-tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iyalah. Baik, perkongsian hari ini Rasulullah mengatakan sebagai jaminan kepada kita, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan diabaikan umat dia, dia tak abaikan umat dia. Punya sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Sebab itu kita ni diberikan peruntukan amal walau sedikit tapi beruntung. Ya. Kerja tak banyak tapi untung. Nak kerja banyak untung kerja banyak tak untung. Nak pilih mana? Kerja tak banyak tapi untung.
Macam mana tuan? Ya, okey. Ada beberapa hadis yang saya temui, mungkin tuan-tuan tak perasan. Hadis ini daripada kitab Bidayatul Hidayah dan dari kitab Bimbingan Agama. Ya. Apa dia kata? Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebab sahabat ada bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, usia kita ni terlalu pendek. Kalau dibandingkan umat terdahulu, contohnya umat Nabi Nuh alaihissalam, ya, usia mereka begitu panjang sampai menjangkau 950 tahun. Ya, 950 tahun. Cuba bayangkan, kita nak sampai 100 pun sakit pinggang semua, urat-urat cegam, ya. Baru nak sampai 100, ya. Kalau sampai 70 pun alhamdulillah. Sebab itu Rasulullah jawab, umur kalangan umatku di antara 90 wa 60 ke 70, naik 70 lebih, ingat-ingat di jalan raya. Ya, baik. Jadi perkongsian hari ini berhubung dengan doa. Rasulullah kata, kasirud doa. Ad-doa mughul ibadah. Doa merupakan otak segala ibadah. Kita ni jangan lupa dengan doa, memanjatkan doa. Sebab umur kita, usia kita terlalu pendek dibandingkan dengan umat terdahulu. Bagaimana kita nak cari amal-amal yang bolehkan kita ni sama setaraf dengan umat terdahulu, yang mereka beramal, yang tak beramal duha wallahu alam. Nah, apa dia? Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai diriku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Allah SWT sentiasa hampir kepada kita. Apa kata? Barang siapa yang memohon kepadaku dengan berdoa bersungguh-sungguh, kami akan perkenankan mereka bagi apa yang mereka pinta. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku, yakni dengan mematuhi segala perintahku. Hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik dan betul. Ini dalam surah Al-Baqarah. Itu dalil nakli. Disambut pula doa kita, doa yang baik di dalam hadis Rasulullah SAW. Mungkin tuan-tuan ada yang hafal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li fi dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Yang kita nak doa itu. Apa kita minta pada Allah? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi penjagaku, urusanku. Perbaikilah duniaku yang menjadi tempat hidupku. Perbaikilah akhiratku yang menjadi
tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupanku sebagai penambah kebahagiaan. Ya, ini nama doa untuk kebahagiaan hidup. Ya, dapat keluarga sakinah, ya, keluarga yang bahagia. Sebab itu selalu kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang perlu kita baca tiap-tiap masa. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku, ya, istri yang baik. Wa dzurriyyatina, keturunan yang baik. Qurrata a'yun, yang sejuk mata memandang. Waj'alna lil muttaqina imama. Mula berpujanya semua ini daripada hasil adalah suami yang bertakwa. Inilah. Satu ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, kami ni rasa gelisah kerana umur kami terlalu pendek. Kami tak dapat mengerjakan amal-amal seperti begitu lama yang diberikan peruntukan umur kepada mereka terdahulu. Maka Rasulullah SAW, dia tidak memarahi, tidak apa, tapi Rasulullah memberi panduan kepada kita untuk kongsi bersama. Hendaklah kita ni kadang-kadang kita mungkin tak sampai kepada tuan-tuan. Mungkin ada yang sampai ataupun buat de tak de. Oh, kata orang Perak ni de tak de. Mereka buat tak tahu je. Kata orang Perak. Kata orang Jawa, malah orang awak ni konon lah sunat lain. Dia kata orang Jawa. Ya. Surah Banjar lain pula kan ni. Ya. Kalau kata orang Kedayan, malas kau ingau tu benar tu. Tu orang Kedayan. Orang dari Brunei, Sabah, Sarawak, mana? Malas tu ingau dia. Tahu malas tu. Malas tu ambil peduli. Jadi berhubung amal ni, tuan-tuan, kadang-kadang masa diperuntukkan banyak, tetapi kita selalu alfa, bukan alfa romeo, tapi alfa luput. Ya. Baginda memberi satu saranan kepada sahabat. Apa dia? Sembahyang 4 rakaat ba'dal isya. Dia. Saya buat Ustaz 4 rakaat ba'dal isya. Okey. Kita nak tunggu di bulan Ramadan ni, sekarang bulan Rejab, lepas tu bulan Syaban. Bulan Syaban belum Ramadan. Bulan Ramadan ada satu malam aja. Dinamakan malam Lailatul Qadar. Satu malam aja. Nak tunggu tu satu malam, dapat ke tak dapat? Nah, ada setengah mengatakan 10 terakhir. Tunggu pun dapat ke tak dapat? Ada. Tapi dapat ke tak dapat? Kadang-kadang kita ni kena malam Lailatul Qadar, Allah ngantuk lebih subuh. Jangan kita nak marah syaitan. Syaitan nak kerja dia. Syaitan nak kerja dia. Alam a'adilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan dia memang dia tak suka dengan keturunan Bani Adam. Ya, terdapat yang kita ni. Dia tak suka. Yang kuat baman Allah lagi tak suka dia. Ya tak? Syaitan tu ada brigadier general, ada yang captain, ada yang pegawai waran. Syaitan pun ada pangkat. Cuba bayangkan. Sebab itu kita ke mana pun ada panduan adab. Adab. Kita nak sembahyang pun ada adab.
Kita nak beramal ada adab, masuk masjid ada adab, masuk tandas ada adab, semua ada adab. Nak tidur ada adab, bangun tidur ada adab. Ya. Ya, jadi kita nak cari amal-amal banyak yang sama dengan malam Lailatul Qadar. Tiap-tiap malam kalau Tuhan buat, Tuhan berhati. Ini jaminan. Sebab itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, dia tak biarkan kita. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, sanadnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, matanya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa aba. Aku pastikan umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang degil. Oh, tengok. Sayang tak Rasulullah kita? Sayang tak Rasulullah kita? Sayang. Man ahabba syai'an fa'aksaru zikr. Kita kalau sayang satu-satu benda mesti kita ingat dia lah. Ya, mesti ingat. Jadi Rasulullah paling sayang kepada umatnya. Man ata'ati dakhala jannah. Siapa-siapa yang taat pasti masuk dalam surga. Sehingga kan wa man asani faqad aba. Walaupun didekil, walaupun dekil, sembahyangnya jarang-jarang, kadang-kadang, tapi bila disempat bertaubat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, faqad aba, masuk surga sebab bertaubat nasuha. Jadi kita naklah macam itu. Jadi amalan-amalan yang mudah disusun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab bimbingan agama, nasihat, ada bimbingan agama, wasiat iman, ya, kitabnya. Jadi di kedai dia jual. Ulama-ulama sekarang dah melayukan, ulama muda lah. Jadi kita ni kena banyak membaca, ya. Sebab itu kadang-kadang kita tengok amalan-amalan. Kalau waktu subuh, solat subuh, qabliyah itu kalau boleh jangan ditinggal. Qabliyah subuh. Kalau kita 40 hari kita sembahyang berjemaah, 40 hari. Kalau seterusnya alhamdulillah lah. 40 hari boleh solat berjemaah di surau atau di masjid, dan dia tidak pernah tinggal qabliyah subuh. Maka dialah orang yang akan diterima masuk ke dalam surga. Dijamin oleh baginda Rasulullah SAW. Waman ata'ati dakhala jannah. Dan siapa yang taat kepadaku pasti masuk dalam surga. Baik. Apa yang dikatakan di sini? Amal sehingga boleh masuk dalam surga, yaitu sembahyang ba'diyah isya. Sembahyang ba'diyah isya antara maghrib dan isya. Kalau tidak bercakap, kita beramal. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ma afdalul a'mal biduburi solat al-maktubah. Apa sebaik-baik amal setelah kamu mendirikan sembahyang di antara maghrib dan isya? Jawab Rasulullah, al-wirdun. Senang je dah. Rasulullah tak jawab banyak. Al-wirdun, berwirid. Wirid di mana? Ya, wirid di mana? Sama ada kita baca subhanallah, 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 ya. Sama kita baca alhamdulillah, alhamdulillah. Wirid. Asal apa saja menambatkan kerana ismullah, nama Allah, adalah wirid. Ya, al-wirdun. Jadi kita jangan antara maghrib dan isya ini jangan kita abaikan. Kerana waktu itulah waktu yang paling spesial. Ya. Di dalam kitab Hidayatus Salihin, amalan-amalan banyak di antara maghrib dan isya. Apa dia? Salah satunya solat awamin ma'al istigharati. Sembayang taubat
menyerah diri pada Allah. Senang aja yang dibaca. Selepas Fatihah yang pertama, rakaat pertama lepas Fatihah, baca Qul huwallahu ahad 6 kali. Diikuti Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Ya, rakaat kedua itu juga. Habis kita sembahyang, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Jadikanlah aku ni orang yang bertaubat. Jadikanlah diriku ni orang yang bersih pada hati. Jadikanlah diriku orang yang beramal ibadah. Baik. Antara itu pun dah batal. Dan di dalam kitab Hidayatus Shalihin, Imam Ghazali menuliskan, ya, ini kadang-kadang orang tak mau terima. Apa dia amal-amal mudah boleh masuk surga? Ya. Zaman Rasulullah tak buat, dia kata Allah ada pula ini bid'ah, semua ni bid'ah. Ustaz dia cakap bid'ah ni. Zaman sahabat tak dibuat. Ya, cuba zaman sahabat. Mana ada tahlil, tak ada talqin, tak ada, tak. Jangan nak kira dia dah mati syahid semua. Dah mati syahid dalam perangan, buat apa tahlil talqin lagi? Yang kita ni yang masuk ke tak masuk surga. Itu yang kena tu pilih syahid. Kena nasihat. Kena cari. Zaman sahabat tak buat, dia kata ini bid'ah. Ya, timbul berbagai. Pak, saya kadang-kadang kuliah di Kuala Lumpur, Ustaz kata itu bid'ah, Ustaz. Betul, saya terima kalau kamu kata bid'ah, tapi bid'ah dihasan, bid'ah yang baik. Benda yang pembaruan itu namanya bid'ah lah, pembaruan. Ya tak? Betul tak? Yang benda baru Rasulullah tak buat. Mana nak sempat? Zaman sahabat tak sempat. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 11 Hijriah. Ramai yang orang-orang Islam kembali kepada agama asal, tidak mau keluar zakat. Abu Bakar As-Siddiq habiskan masa untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ramai yang tergugur dalam peperangan, di antara orang-orang yang hafaz Al-Quran wahyu yang dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar memberi pandangan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu kekandaku Abu Bakar As-Siddiq, ramai di kalangan kita telah gugur dalam medan perang, sedangkan mereka ni sudah hafaz ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hafal melalui tulisan pena di batang-batang kurma, di daun-daun kurma, dihafal. Ada di antara yang menggunakan air liur saja tulis. Zaman tu mana ada pena, sekarang pena. Sekarang ni apa lagi? Komputer, internet, semua ada. Dulu mana ada? Kan? Batang kurma ada lah, daun kurma ada lah. Tulis. Pena dulu pena warna hitam. Apa tak tentu ada ya zaman dulu. Jadi bagaimana? Lalu Umar bin Khattab mengkhabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai kekandaku, ramai di antara sahabat yang hafaz Al-Quran telah gugur. Bagaimana nanti tidak terbuku Al-Quran? Maka Abu Bakar As-Siddiq memberi harapan kepada Umar bin Khattab. Umar ni walaupun dia ulipah yang kedua, dia tak potong trade bos. Dia tak potong trade. Oh aku nak buat ni, tak, dia minta izin. Ini namanya adab. Lalu Umar mengabarkan, kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Umar, kau kumpulkanlah sahabat-sahabat yang masih ada, dan kau lantiklah, ya, Zaid bin Sabit untuk mengepalai. Selain itu Syu'bah, ya, selain itu Asim. Selain itu nama ya, yang nama-nama disebut
Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, tapi ketuanya ialah Zaid bin Sabit. Kenapa Zaid bin Sabit? Ketika itu Zaid bin Sabit muda. Orang muda ni hafalannya kuat. Orang macam saya ni lupa. Yalah, betul tak? Ni kadang-kadang lupa, tinggal sana tu lupa sini. Cermin mata pun kadang lupa. Mana cermin mata aku? Boleh tak pakai? Abang pakai tu? La ilaha illallah. Faktor usia, betul tak tuan? Jadi Zaid bin Sabit ketika itu berusia 18 tahun, muda sangat. Ya. Dalam peperangan, cucu angkatnya dilantikkan oleh Rasulullah, dilantik ketika kering Rasulullah. Cucu angkat siapa namanya? Usamah bin Zaid. Ya, masjid tempat saya tugas. Ketika itu ketua peperangan baru 14 tahun. Maknanya Rasulullah dicari golongan muda-muda untuk naik. Tujuan apa? Kerana mereka ni berkuda. Tongkes tu dulu kita boleh angkat itu tak? Dulu. Ya, Tuan Haji Mat, angkat dah. Sekarang minta, tolong ada. Faktor usia. Ingatan kita pun macam itu. Sebab itulah Umar bin Khattab menghadapkan kepada Abu Bakar Siddiq, lantiklah Zaid bin Sabit untuk mengepalai dan beberapa sahabat untuk ditasmik balik, tasmik untuk dituliskan. Setelah ditulis, disimpan di tempat mana tempat anaknya, nama anak kepada Umar bin Khattab. Ya. Jadi ini salah satu cara dia untuk menutupkan Al-Quran, membukukan Al-Quran sampailah kepada Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah. Sayyidina Umar pun tak sempat. Zaman itu zaman peperangan, jihad fisabilillah. Mana sempat nak nukilkan kitab-kitab ni? Sebab itulah tidak berlaku di zaman itu amalan-amalan yang begitu teliti setelah sebelumnya ada. Sebab itu kitab-kitab yang dikarang oleh tabi'in, mutabi'in seperti siapa? Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi, Hasan Al-Basri, dalam ilmu tauhid siapa? Abul Mansur Al-Maturidi, Abul Hasan Al-Asari. Banyak lagi ulama-ulama yang terkenal yang menukilkan sebagai hujah. Sebagai hujah. Sebagai kita ni ada pegangan. Sebab itulah bila Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat tadi, maka dinukilkan dalam hadis qala Rasulullah SAW berhubung tentang ba'diyah 4 rakaat tadi, waktu Isya, dan qabla Isya pun 4 rakaat, 2 rakaat salam, 4 rakaat. Baik, hadisnya inna man salatahunna ay 4 rakaatin ba'dal Isya kana kamislihinna lailatul qadr. Ada dalilnya, hadis Rasulullah. Siapa-siapa yang melakukan selepas ba'dal Isya, ini mungkin yang tak tahu kalau kita usia ni, sekarang saya 10 tahun Ustaz, dulu saya dah umur 70 tahun Ustaz. Tak apa buat, selagi kita mampu. Allah kalau dapat dulu nak dikira macam mana? Satu malam, umpamanya satu malam kita dapat 1000 bulan. Satu malam kita dapat malam Lailatul Qadar, kita dapat 1000 bulan satu malam. Kalau kita buat ba'diyah Isya 4 rakaat 2 salam. Ada yang lapiah boleh 1 salam. Itu cukup lama. Sebab memandangkan umat Nabi Muhammad begitu kerdil. Ada yang tak sampai 60 dah meninggal. Hari ini ada jenazah. Dia 60 berapa? 50 berapa? 60 lebih.
Ya, sama dengan Rasulullah 60 lebih. Tis'in wa sab'in, 60 ke 70. Inilah bekal kita nak sama dengan 900 tahun, 950 tahun. Amal kita sedikit. Ini umat Nabi Muhammad. Sebab itu para tabi'in, mutabi'in. Sebab kita kalau selalu kita tahlil, ada kita bacakan ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil. Kenapa kata bi ihsan? Ada riwayat. Ini diceritakan dalam kitab yang dikarang oleh Syahid Ibrahim, yang itu jadi rujukan akidah. Dari 9 berkaitan ahli sunnah wal jamaah ada. Dan kitab Matan Arba'in, hadis Matan Arba'in susunan Al-Imam Nawawi ada juga. Dalam kitab Minhajul Abidin Al-Imam Ghazali ada juga. Ini benda-benda ni diulang-ulang oleh ulama supaya memberi satu sukses keyakinan untuk kita beramal. Sebab kita bila kita nak beramal, kita ada pegangan, ya, kita ada pegangan. Sebab ahli sunnah yang wal jamaah saja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada dalilnya dalam surah Al-Imran. Yauma tabayyanu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Ada yauma tabayyanu. Allah yarham datuk selalu ayat dakwah. Ya. Di padang mahsyar nanti ada satu kumpulan wajahnya berseri-seri. Satu kumpulan wajahnya gelap gulita. Yang berseri-seri ini adalah mengikut sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu pahaman ahli sunnah wal jamaah. Yang lain ini mungkin dia mengikut pahaman Murji'ah. Pahaman Murji'ah ini yang dipelopori oleh apa? Syiah. Pahaman pahaman apa ni? Mu'tazilah, Qadariyah, banyak lagi pahaman. Tapi kita ambil yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman kerana dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan hati. Baik. Kemudian amalan yang pendek sama dengan 1000 bulan. Yauma izi yasdurun nasu ashtatan liyura a'mala. Ini dituliskan dalam kitab Nasihatuddin, Wasiat Iman dan Bidayatul Hidayah. Ini kitab di sini bawah. Tertulis. Yang jauh ada, yang bumi ada. Saya baca. Saya suka cari kitab-kitab ni sebab kita kena baca. Apa di sini? Salah satu. Ya. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa makna inna nasi'atal laili hiya asuddu ya asaddu wa ta'am wa aqmu laila wa aqmu qila. Apa dia? Dalam surah Muzammil ayat 6. Ya. Amalan-amalan yang kita perlu lakukan adalah untuk menguatkan kita, keyakinan kita dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ada berfirman dalam surah Sajadah. Pagi tadi ada tuan-tuan penghafal ayat selepas kita bangun daripada sujud sajadah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dari situ ya sikit je. Apa dia? Jadi renggang lembung mereka dari tempat tidur. Mereka bangkit berdoa akan Tuhan mereka kerana takut akan siksa dan tamak akan pahala. Dalam surah Sajadah
Lalu ditanyakan oleh baginda Rasulullah SAW, apakah yang dikatakan berhubung tentang ayat itu? Sembayang di antara maghrib dan isyak, kerana sembayang pada ketika itu menghilangkan dosa pekerjaan kita di waktu siang. Wah, ni. Siang ni kita tak tahu ya. Merono, merene, delok kono, delok kini ya dah. Yang ditengok tu maksiat. Waktu siang tak tidur, tengok itu, tengok ni, ternampak semua. Astagfirullahaladzim, tengok lagi. Astagfirullahaladzim, boleh tahan juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia nak. Tapi apabila masuk saja waktu maghrib, dia mulai akan membersihkan dosa-dosanya. Apabila masuknya waktu isyak, supaya selesai segala dosa di antara maghrib isyak. Tuan-tuan, alhamdulillah, mana yang ke masjid, mana yang ke surau. Apa pengisian kita antara maghrib dan isyak? Banyak. Ya. Yang senang, ada kuliah datang duduk dengar. Ya. Kalau di masjid duduk dengar, niat itikaf di hadal masjid, niat itikaf. Niatnya duduk masjid niat itikaf. Ustaz tu berceramah di depan dengar. Kalau tidur pun dapat pahala. Angguk. Ada juga pahala. Tak kosong, tak kosong. Itu pun akan diampunkan dosa siang kita ni. Allah. Sayangnya Allah kat kita. Di jemaah tempat saya tu ada satu orang. Dia kalau pergi masjid mesti bawa buku. Kalau hari Jumaat dia mesti bawa buku dengan pen. Kenapa? Isterinya prihatin. Kalau tuan-tuan dapat isteri prihatin macam itu, sakit pada kita. Betul. Ya. Saya tanya, tuan, kenapa tuan bawa buku ke masjid selalu? Asal maghrib bawa buku. Catatan tu penuh catatan. Balik rumah isteri dia bertanya, bang, hari ni apa cerita ceramah kuliah pada hari ini? Dia cerita lah. Sebab apa? Satu ketika saya lupa buku, saya dengar je balik. Apa ceramah ustaz tu? Saya nak cerita pun tak tahu, tak ingat semua. Saya bukan ahli, bukan pandai agama tak? Tak tahu. Apa kata isteri dia? Sakit hati juga. Tidur dah tu. Habis. Perkataan senangnya, tidur dah tu. Pergi ke masjid, tanya, khutbah apa tajuk? Ya. Kalau kita senang, isteri kita tak melanggar macam tu kan. Alah, imam macam khutbah mula-mula okey, lama-lama tak apa dibaca. Astagfirullahaladzim. Nak ngelak kena marah isteri, dia urutkan imam. Padahal imam tu baca sungguh-sungguh. Ya, dia ada tag, dia baca tag. Imam tu tak tahu dia baca dia. Dia baca pun kata isterinya, lena. Kata orang Kedah, lena. Inilah yang kita khawatir ya. Baik. Ilmu ni. Ayat ni tadi menunjukkan inna tu'a bainal azan wal iqamati la yuraddu. Hadis daripada riwayat Abu Daud, bahwasanya doa di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Kemudian hendaklah engkau mengerjakan sembahyang fardu isyak dan sembahyang ba'diyah isyak, 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Bacalah olehmu rakaat yang pertama kalau mampu. Ni Rasul boleh buat, kita tak boleh. Tuan-tuan boleh buat, alhamdulillah. Rakaat pertama baca lepas Fatihah surah Sajadah. Boleh. Rakaat pertama ini kita tak tahu buat. Rakaat kedua lepas Fatihah surah Yasin. Ada bukan sini. Rakaat ketiga selepas Fatihah surah Al-Mulk. Rakaat keempat selepas Fatihah surah Ad-Dukhan.
Saya tak mampu. Kalau kita buat di masjid, mungkin ya boleh qiyamul lail teruslah. Tapi ulama sudah bagi jalan untuk kita, tidak menyusahkan. Diubah rakaat pertama surah Al-A'la. Kenapa kan? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a sampai akhir ayat. Rakaat kedua surah Al-Kafirun. Senang kan? Rakaat ketiga bacalah boleh surah apa? Surah yang paling senang pun. Yaitu Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian rakaat yang keempat Inna a'tayna. Oh, itu saya boleh satu. 4 rakaat dia menjamin kita dapat malam Lailatul Qadar. Kalaulah satu malam, mula sekarang tiap malam kita buat macam itu, kita mati nanti insya-Allah boleh sama, mudah-mudahan dengan orang yang beramal umat terdahulu. Ini yang ditanya oleh sahabat dan kita tak pernah tanya ya tak? Kita kalau boleh imam tak wirid kita dah tok hilang. Sebab wirid itu penting. Al-wirdun kata Rasulullah SAW. Ya. Ulama-ulama inilah yang nyusun garis panduan bagaimana wirid semua ni. Ini ulama-ulama terkini. Baik. Dan jikalau berazam untuk bangkit sembahyang malam, umpama sembahyang tahajud, maka akhir sembahyang witir ini, kerana sembahyang witir lebih baik ia dibuat di waktu malam, lebih baik. Tapi kalau kita tak mampu, lepas sembahyang kita ba'diyah 4 rakaat, kita ganti witir 3 rakaat, boleh, ada juga. Mungkin ngantuk kan, tapi mungkin tak mampu, kita buat setelah tahajud. Tambah-tambah malam tadi, banyak amalan. Kerana kita hari ini dinamakan Sayyidul Ayyam. Ya. Jadi banyak yang kita baca. Kemudian setelah itu hendaklah engkau mengisi waktu dengan baik, bermuzakarah ilmu atau mutalaah kitab-kitab. Jangan engkau suka membuang masa dengan bermain-main, bahkan berusahalah supaya engkau dapat menjadi amalan kebaikan yang menyudahi segala pekerjaanmu pada setiap hari. Kerana segala amalan itu dinilai mengikut di akhirat nanti. Semua akan dinilai, akan ditengokkan Allah. Ya. Pagi-pagi tadabbur Quran, lepas tu kita ngaji Allah banyak tu. Tapi kalau kita tak buat, ya, rugi kita. Kita juga yang rugi. Sebab watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, berpesan-pesan. Inilah yang kita penting perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Kalau dulu tak pernah kita dengar, mana tak dengar, tiba-tiba hari ada dengar pula. Malam Lailatul Qadar boleh berlaku tiap-tiap malam. Sebab ada hadisnya. Ya, cuba kita laksanakan. Mudah-mudahan kalau kita satu malam dapat 1000 bulan, amalan kita campur umur kita. Kita cuma-cuma lah umur kita berapa. Kita mula buat amal. Misalnya dulu tak pencet, sibuk ya, ngantuk. Dah pencet, jadi YB dah, besar dah. Apa nak buat? Ya tak? Jadi kita usahalah sama-sama. Marilah kita cuba untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perkara yang kita amal mudah, tetapi ada jaminan daripada baginda Rasulullah SAW. Sebab itulah baginda sebagai kekasih Allah, sebagai Rasulullah, sebagai Habibullah, sebagai ikutan kita, kita terimalah hadis-hadis yang sahih ini. Mudah-mudahan untuk manfaat diri saya, tuan-tuan yang hadir pada hari ini, yang baik semuanya daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan, saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Aku liqouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.